Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS iaitu Taiquddin Hassan yang hari ini memaklumkan bahawa Perikatan Nasional akan berbincang dalam masa terdekat berhubungan dengan tawaran pengurusi Pakatan Harapan PAS itu untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Dan apa yang saya lihat di sini di tajuk besarnya, PAS akan bincang tawaran Anwar untuk sertai Kerajaan Perpaduan. Pada pandangan saya lah ya, PAS tak payah masuk dalam Kerajaan Perpaduan inilah. Jadilah pembangkang yang baik. Kerana kita tahu apa yang berlaku apabila PAS 22 bulan itu, yang mana terang-terang Presiden PAS mengakui bahawa beliau adalah antara dalang yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan. Dan beliau juga selama ini merasakan bahawa beliau tidak boleh berkompromi dengan parti yang bernama DAP. Hari-hari kita juga dengar Bersatu dan juga PAS memainkan isu DAP. Tetapi hari ini saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi kerajaan okey saja. Dan saya lihat tidak ada juga isu-isu perkauman, tidak ada juga isu agama yang mana selama ini seolah-olah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan akhirnya akan boleh nanti yang lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Jadi ini masih lagi tengiang-ngiang dalam telinga saya. Dan juga Presiden PAS juga mengakui apabila menjadi dalang untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan itu, pada saya ini adalah satu pengkhianatan besar yang mana PAS tidak menang dalam pilihan raya tetapi sentiasa nak menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Ini juga berlaku sekarang ni. Mereka tidak menang dan akhirnya cuba cari jalan untuk melalui pintu belakang lagi. Dan kalau kita lihat, PAS patutnya belajar daripada kesilapan ini. Dan hari ini PAS tidak dapat menahan diri ataupun kita tengok kegelojohan pemimpin PAS hanya nak menunggu 5 tahun lagi pilihan raya. Mereka tidak mampu untuk menunggu dan akhirnya mencari jalan bagaimana nak masuk dalam kerajaan. Saya harap pimpinan-pimpinan yang ada dalam UMNO Barisan Nasional, yang ada dalam PKR, yang ada dalam DAP dan gabungan-gabungan lain, harap boleh membuat pertimbangan jangan mengambil PAS dan Bersatu ni. Kerana biarkan mereka jadi check and balance kepada kerajaan kita. Bukannya semua mereka nak bergabung dalam Kerajaan Perpaduan ini dan akhirnya siapa nak jadi pembangkang. Dan kita juga tidak memerlukan parti seperti PAS ini berada dalam kerajaan kita. Kerana kita tahu pemimpin-pemimpin PAS mana ada kebolehan. Kita tengok dia punya Presiden PAS jadi duta khas bertaraf menteri. Sampai hari ini kerja pun tak ada. Kita tengok Menteri Air, Menteri apa yang mereka jawat. Kelantan pun masih macam tu. PAS bagi duit waktu 22 bulan suruh buat apa yang patut. Mereka beli Mercedes. Jadi tidak perlu kita letak pimpinan yang seperti PAS di dalam kerajaan kerana dia akan menghabiskan duit negara. Kita nak kena bayar mereka lebih. Kita nak kena bagi mereka seperti parti dalam kerajaan. Kita nak jaga mereka. Mereka duduk dalam kerajaan bukan ada keistimewaan kepada rakyat. Hanya merugikan rakyat adalah. Kerana mereka sekarang ni jadi pembangkang pun itu dibayar dengan duit rakyat. Tetapi mereka tidak buat kerja yang sepatutnya yang kita lihat oleh rakyat. Kita patutnya melihat apa yang PAS dah buat apabila mereka berada dalam kerajaan tebuk atap selepas ini. Dan kita lihat bagaimana pimpinan PAS apabila berada dalam kerajaan tebuk atap yang mereka rembat daripada Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton itu. Dan akhirnya hari ini mereka patutnya memunasabahkan diri bahawa inilah akibatnya. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun kalau kita lihat betapa angkuh, betapa egonya. Tetapi hari ini kita tengok mana taring mereka. Saya harap lepas ni Presiden PAS janganlah pergi cium Perdana Menteri saya. Kamu tak layak dan nak cium Perdana Menteri saya. Kamu kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Kalau saya bodyguard, kalau saya duduk dekat Putrajaya tu, kereta Presiden PAS nak lalu pun saya baling dengan batu. Sebab dia bermain dengan isu perkauman, isu agama sebelum ni. Kalau boleh, parti PAS ni kita haramkan waktu akan datang pun bagus. Lepas ni saya harap Rafizi membuat apa yang dia cakap. Iaitu kita perlu lihat untuk mengawal, untuk kita nak membuatkan akta yang mana melibatkan suka menghasut, suka main isu perkauman ni terus sumbat dalam jail. Baru mereka tahu. Kerana kami anak muda ni melihat perkara ini, yang mana yang tidak memahami politik, mereka akan terjerat, mereka akan fikirkan isu ini betul-betul terjadi. Jadi pemimpin-pemimpin PAS ni bijak. Itulah kita dengar, dia jual Singapura lah, jual inilah. Apa yang pemimpin PAS ni boleh buat?
pakai Mercedes daripada negara luar, pakai telepon daripada negara luar, tapi dia punya cerita main isu agama, isu kaum bukan main lagi. Jadi inilah pembohongan pemimpin-pemimpin PAS ni. Hari ini saya memang balun mereka kerana selama ini media kita ditindas. Kita yang pemain media untuk kita Pakatan Harapan, memang saya pun dikejar oleh SKKM waktu tu. Saya pun tidak ditangkap. Tetapi saya cakap, saya orang politik, memang kerja saya untuk menjawab kenyataan-kenyataan politik yang dibuatkan oleh mereka ni, kerana saya menggunakan jawatan saya, iaitu saya juga ketua penerangan PKR Sarawak, saya juga ketua cabang PKR Sarawak, iaitu di Mas Gading. Jadi saya nasib baik. Inilah cara-cara pemerintahan mereka. Kita dihalang oleh menteri-menteri mereka, kita dihalang oleh menteri KDN mereka. Bagai-bagai mereka menghalang kita. Lepas ni, kalau kita buat dengan mereka macam tu bencana, ada saja statement mereka salah, kita buat report polis. Inilah sekarang ni, kita dah ada kuasa kerajaan. Apa kita nak buat macam tu? Tapi kita ni bukan seperti PAS, bukan seperti Parti Bersatu. Jadi hari ini, dulu kamu kata Anwar tu PM tepi. Sekarang ni, kau orang jangan pergi cium tangan dia. Banyaklah kaki-kaki bodek, kaki-kaki ampu tu. Geng-geng Bersatu tu banyak yang kalah tu. Lepas tu kalah, dah nak tak ada jawatan, tak jadi kerajaan pula tu. Macam mana nak jadi senator lantikan? Lepas ni kerja kontrak lah. Jadi nak lagi kita nak ambil PAS. Janganlah. PAS pada saya tidak penting dalam kerajaan. Kerana dia jadi kerajaan pun tak boleh buat apa. Dulu dia mau perjuangkan RUU 355, tak buat juga. Itulah Tuhan nak tunjuk tumbangnya PS 22 bulan itu. Dan akhirnya banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Tetapi mereka tidak ambil iktibar di situ. Inilah yang kita lihat hari ini. Apabila selalu dulu saya perkatakan, satu saat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Tetapi beliau adalah penyelamat kerana beliau perlu memperbaiki lubang-lubang yang sudah pun dalam, yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang rakus. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menjadi ketua untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kamu orang buat. Yang untung, yang berjoli kamu orang. Yang kena sumbat penjara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tukang jadi dalang, tukang untuk menghasut PAS. Inilah akibatnya. Dan PAS ni kita tengok, dia tidak ada konsisten parti dia. Yang ini kita pun kena kaji. Sebab tu UMNO Barisan Nasional kata, daripada mana PAS dapat duit begitu banyak untuk dia berkempen. Sebab itu dia boleh menang banyak kerusi. Lepas ni kita lihat PRU ke-15 ni, jangan bagi ruang dekat PAS ni. Kerana kalau kita bagi ruang, kita tak tahu dana mana dia dapat, hinggakan dia boleh begitu mewah sekali. Waktu ni, yang kita duk dengar hari ini, duit vaksin. Ingat tu, duit vaksin yang duk dimain-mainkan sekarang ni, perlu kita cek balik siapa yang ambil. Bilion-bilion ni. So itulah pencerahan saya. Saya harap pucuk kepimpinan, saya harap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan ambil PAS ni masuk dalam. Cukuplah yang ada ni. Dah pun lebih daripada majoriti 2/3. PAS dengan Bersatu tak payah ambil. Biar ada berempat. Jadi check and balance dalam kerajaan perpaduan ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.